Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. So, hari ini kita akan sambung kepada bab yang seterusnya, iaitu bab 4, subtopik 4.1.3 dan juga 4.1.4. Okey, so selepas tamatnya, okey, subtopik hari ini kita ada lagi dua subtopik ni untuk bab 4, baru kita akan masuk kepada bab 5. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, 4.1.4.3 ni adalah berkaitan dengan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Maksudnya bila kita nak lukis lakaran 3D, kita boleh berpandukan kepada 2D. Okey, 3D itu adalah 3 dimensi, 2D itu adalah 2 dimensi ya. Okey, so dekat sini dia kata anda telah mempelajari pelbagai teknik lakaran pictorial dalam bab sebelum ini. Okey, before this you dah belajar dah ya. Awak dah belajar dah tentang lakaran oblik, lakaran isometri ya, lakaran perspektif, satu dimensi, dua titik dan juga 3 titik. Okey, so daripada situ awak boleh gunakan untuk menghasilkan lakaran asas produk. Okey, berdasarkan lakaran 2D, okey, awak boleh menghasilkan lakaran dalam bentuk 3D. Okey, 2D ni adalah lakaran yang gambar tu dia tak nampak dengan lebih jelas. Okey, tapi kalau dalam bentuk 3D ni, maksudnya 3 dimensi ni, awak akan nampak dengan lebih jelas lah gambar tu adalah gambar apa. Okey, kita tengok dulu 2D tu apa. So, lakaran 2D ini terdiri daripada satu pandangan sahaja, iaitu sama ada pandangan bahagian atas yang kita panggil pelan, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, lakaran ini dapat dilihat dilihat pada satu arah dan tidak berstruktur. Maksudnya awak akan nampak gambar tu sama ada dia lukis daripada pandangan atas. Okey, contoh macam yang dekat sini. Okey, ini adalah pogas. Okey, yang atas ni dia adalah gambar ataupun yang dilukis daripada bahagian atas. Okay, daripada bahagian atas ni awak akan nampaklah kita ada dua tempat api ni. Kita akan nampak ini adalah daripada pandangan atas yang kita panggil sebagai pelan. Okey, ukuran yang terdapat dalam lakaran 2D ni bergantung kepada sudut pandangan lah. Sama ada panjang dan juga lebar, panjang dan juga tinggi ataupun lebar dan juga tinggi. Maksudnya bila kita lukis dalam bentuk 2D ni, kita tak akan nampak ketiga-tiga, panjang, lebar dan tinggi. Kita cuma akan nampak dua sahaja. Contohnya kalau di bahagian atas ni, pandangan atas ni awak akan nampak dekat sini, ini adalah panjang, ini adalah tinggi. Faham ni? So, awak akan nampak dua sahaja. Okey, so ini adalah contoh daripada pandangan hadapan. So, pandangan hadapan untuk dapur gas awak cuma akan nampak dua pemetik ni sajalah. Tapi awak tak akan nampak dua yang atas ni, bahagian atas dia. Okey, ini adalah contoh untuk tong sampah pula. Okey, kalau awak tengok dekat sini untuk pandangan atas daripada sebuah tong sampah, sebenarnya kalau kita tengok saja ini tanpa ada sebelah ni, kita tak akan nampak tau ini adalah tong sampah. Okey, even cikgu sendiri pun tak nampak dengan lebih jelas. Tapi kalau kita menggunakan pandangan hadapan, so kita nampak so ini adalah tong sampah. So dekat sini maksudnya nak lebih jelas kita boleh gunakan lakaran dalam bentuk 3D lah, sebab dia lebih jelas, sebab dia apa? So kita tengok. So dekat sini lakaran 3D ini merupakan gambaran sebenar. Gambaran sebenar maksudnya nama pun sebenar, maksudnya dia memang lukis sebiji-sebiji, seakan-akan real dengan objek yang ingin dibina. Okey, lakaran ini mempunyai lebih daripada satu permukaan. Ya, satu permukaan maksudnya kita tadi ada tiga, pandangan hadapan, pandangan atas ataupun pelan dan juga pandangan sisi. Okey, kerana menunjukkan tiga ukuran dimensi, iaitu kita ada panjang, lebar dan juga tinggi. Faham ya? So, kita ada panjang, lebar dan juga tinggi. Okey, so ini adalah bahagian panjang, ini adalah bahagian tinggi, ini adalah bahagian lebar. Okey, so maksudnya daripada gambar rajah ni, kalau awak tengok dekat sini pun dia dalam bentuk 3 dimensi lah. Okey, di mana di bahagian atas ini adalah lukisan untuk pandangan atas ataupun pelan. Okey, bahagian sini adalah bahagian hadapan. Okey, bahagian sini adalah pandangan sisi, bahagian belah kiri. Pandangan sisi ni kita boleh lukis nak bagi tunjuk bahagian ini belah kanan ataupun kita boleh tunjukkan belah sinilah kiri. Tapi kalau awak nak lukis yang bahagian belah kiri ni, maksudnya awak punya dapur gas ni awak kena terbalikkan lah, sengitkan sedikit. So dia akan nampaklah bahagian sini. So ini adalah contoh lakaran 3D untuk tong sampah. Okey, macam tadi kita tak nampak sangat tong sampah kita, tapi yang ini kita nampak. Okey, seterusnya kita tengok pula yang seterusnya. Okey,
So bila kita dah lukis ni, kita kena buat pemilihan lakaran produk yang terbaik. So pemilihan lakaran produk yang terbaik ni dia ada ciri-cirinya. So kita nak pilih macam mana berdasarkan kepada elemen reka bentuk. So elemen reka bentuk ni awak dah belajar dekat bab 1 So dia ada semuanya, dia ada 7 So antaranya adalah dekat sini antaranya adalah garisan, bentuk, ruang, tekstur. Okay, so kita tengok. So pemilihan lakaran yang terbaik dapat dilakukan setelah membuat penilaian terhadap beberapa lakaran yang telah dihasilkan. Maksudnya lepas kita dah lukis, kita tengok semula. Okey, lakaran kita tu ada elemen apa? Okey, lazimnya lakaran yang terhasil mempunyai persamaan dan juga perbezaan. Okey, nama pun lakaran. Okey, bila awak nak memilih lakaran tu, maksudnya awak ada beberapa. Mungkin ada beberapa gambar lah, mungkin ada 1 ke 3 gambar. Okay, so daripada ketiga-tiga gambar ni, dia mesti mempunyai persamaan sedikit dan juga perbezaan daripada beberapa elemen. Faham? Okey, yang mempunyai kehendak pengguna. Maksudnya, tiga-tiga lakaran ni dia mesti ada kehendak pengguna lah. Kalau pengguna kata, saya nak bentuk macam ni. So, awak kena ada lah. Okay, tapi awak akan buat beberapa pilihan untuk customer tu pilih. Okey, berikut ialah 3 lakaran produk yang telah terhasil dan boleh dinilai. So, kita tengok yang pertama. Yang pertama ini adalah lakaran topi. Okey, lakaran yang pertama ni kalau awak tengok secara kasar, okey, tanpa melihat sebarang catatan dekat sebelah dia ni, awak akan nampak topi ni adalah jenis simple ya. Simple sebab dia tak ada tulisan, dia tak ada corak, dia simple saja. Okey, so dekat sini apa prinsip yang diguna? Yang pertama adalah prinsip warna. So warna yang digunakan adalah warna seimbang dan sesuai untuk semua golongan pengguna. Maksudnya golongan pengguna dekat sini maksudnya budak-budak boleh guna, orang dewasa boleh guna, orang tua pun boleh guna. Orang tua tu maksudnya mungkin daripada umur 40-50 still sesuai guna. Kalau awak umur 60 sekalipun sebenarnya ada je pakcik-makcik yang kalau awak tengok dekat tepi jalan tu ada je dia guna benda ni. Maksudnya untuk topi yang pertama ni sesuai untuk semua golongan pengguna. Sebab apa? Sebab dia simple je. Dia tak crowded, dia tak sesak pun, corak dia pun tak merepek, dia simple sangat. Sebab dia cuma menggunakan penggunaan 2 warna. Okey, bentuk yang menarik dan juga selesa, ya, bentuk dia menarik, bentuk dia senang lah. Okey, sebab kepala kita adalah berbentuk bulat, so dia berbentuk melengkung, so mudahlah. Berbanding dengan bentuk lain mungkin tak sesuai. Okey, nilai estetika adalah mempunyai elemen garisan yang menarik. So kalau awak tengok elemen garisan dekat sinilah dia menggunakan elemen garisan, dia lukis ada ruang dekat sini. So dekat sini dia mewujudkan satu bentuk lah. Garisan yang dia buat ni mewujudkan satu bentuk. Corak yang menarik. Okey. Kita tengok gambar yang kedua. Okey, lakaran produk yang kedua, produk B ni kalau awak tengok, okey, topi ni secara kasarnya dia adalah lebih sesuai untuk peringkat umur yang antara umur awak lah, kita kata pelajar sekolah menengah ataupun pelajar U, kita kata macam tu, umur-umur yang muda-muda ni, golongan, orang kata golongan apa, dewasa lah. Okey, so dekat sini dia menggunakan elemen bentuk. Kalau awak tengok bentuk di bahagian pelindung hadapan ni lebih pendek dan juga lebih lebar. Okey, so ini kita boleh kata macam ala-ala hip hop punya style lah, macam tu. Okey, ini memang selalulah pelajar akan guna. Okey, teksturnya adalah lebih lincin. Okey, tekstur yang lincin ni adalah di bahagian hadapan ni. Hadapan ni selalunya siapa yang ada topi ni, kalau awak tengok dia guna fabric pun memang lincin. Even dalam gambar pun kita nampak lebih lincin lah. Ya, okey, nilai estetika yang diguna dekat sini adalah elemen warna lah. Okey, warna yang diguna dekat sini awak tengok adalah warna, dari sini kita tengok macam warna biru kan. Sebenarnya adalah warna purple. Alright. So dia guna warna yang kita kata sederhana, color dia tak terang. Okey. So ini adalah lakaran produk yang ketiga. Okey, lakaran produk yang ketiga kalau awak tengok ni dia sesak dia sesak dengan corak. Okey, dia ada corak dekat sini, ada 2 corak. Yang belah sini adalah lajur-lajur, belah sini jenis yang bulat-bulat. So maksudnya penggunaan apa kita kata penggunaan corak, ya, corak ataupun bentuk, yes, bentuk sebenarnya dia boleh menghasilkan corak. Okey. So dekat sini dia menggunakan elemen pelbagai warna dan juga kemasan dengan jahitan yang kemas. Okey, nilai estetika dekat sini adalah dia menggunakan garisan, warna dan juga bentuk.
So garisan yang diguna adalah dekat sini dia menghasilkan bentuk yang dalam bentuk lajur. And then warna yang diguna dekat sini adalah gabungan dua warna lah, warna panas dan juga warna sejuk. Okay, kalau warna panas tu dia cuma ada 3 warna. Yang pertama merah, lepas tu orange dan juga kuning. So itu adalah antara contoh warna panas. Okay, yang lain tu adalah warna sejuk. Warna sejuk adalah contohnya macam warna biru ni lah. Okey, skala kecil untuk remaja. Nampak ni skala kecil untuk remaja. Kalau awak tengok compare dengan yang lakaran AB, yang C ni adalah lebih sesuai untuk kanak-kanak lah ya, dengan coraknya ya, dengan bentuknya macam ni. Okey, so kita tengok pula yang seterusnya. Okey, pemilihan lakaran produk yang terbaik dibuat berdasarkan elemen reka bentuk, iaitu garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga arah. So ini adalah elemen yang awak dah belajar dekat bab 1. Okey, elemen yang terdapat pada ketiga-tiga lakaran produk disenaraikan seperti jadual 4.1. So ini dah ringkaskan lah ya, daripada semua aspek elemen. So kita tengok yang pertama untuk garisan. Okey, produk A ni kalau kita tengok dia punya gambar ni, dia lebih kurang garisan dia. So garisan ni tak banyak. Okay, tapi kalau untuk yang B ni, dia ada penambahan, dia ada banyak garisan. Dia ada penambahan garisan di bahagian hadapan ini. Sebab dia nak bagi nampak ada corak. Dia sesuai untuk remaja. Okay, yang ketiga adalah garisan kasar dijadikan corak. So dekat sini nampak dia jadikan corak apa? Corak yang berbentuk lajur ni. Lepas tu dekat sini ada bentuk bulatan. Kalau awak zoom tadi untuk produk yang C lah. Okey, kalau bentuk ni, daripada segi bentuk semua ni berbentuk kubah ya. Semua tiga-tiga ni bentuk dia kubah. Okey, kita tengok tekstur. So tekstur ni dia ada lincin, dia ada kasar. So kita tengok untuk yang pertama, dia punya tekstur ni sederhana lincin lah. Dia tak gunakan fabrik yang terlalu lincin. Tapi kalau kita compare dengan yang B ni, dia lebih lincin. Okey, yang sini nampak kasar. Okey, daripada segi saiz, produk A dia bersaiz sederhana, produk B dia bersaiz sederhana besar sebab tadi dia ada adjust di bahagian hadapan ni, dia bagi bentuk ni dia dilabel. Okey, yang ketiga ni dia lebih kecil. Okey, daripada segi penggunaan warna pula, untuk produk A ni dia menggunakan warna merah. Okey, warna merah itu adalah antara warna panas ni. Tadi cikgu cakap warna panas ada 3, merah, orange dan juga kuning. Okey, so yang ini dia menggunakan produk B menggunakan warna sejuk iaitu warna ungu. Okey, tapi produk yang C ni dia menggunakan combination dua warna iaitu gabungan dua warna iaitu warna panas dan juga sejuk. Warna panas dia dekat mana? Okey, warna panas dia dekat dalam bulat-bulat tu. Bulat-bulat tu kalau awak tengok tadi dia warna apa tadi, dia guna warna orange tak silap cikgu. Okey, warna sejuk tu contohnya macam biru lah. Okey, ruang pula. So ruang ini okey adalah besar antara garisan. Okey, yang ini dia menggunakan kecil. Maksudnya garisan ni, okey, awak nak melukis gambar raja ni, okey, bentuk topi ni akan terhasil bila awak menggunakan elemen garisan untuk membahagikan kepada ruang lah. Contohnya, ini adalah ruang bahagian hadapan, ini adalah ruang bahagian kepala. Maksudnya menggunakan elemen ruang, awak boleh buat bahagian tu, bahagian hadapan dan juga bahagian kepala topi. Okey, so dekat sini awak nampak penggunaan dia tak banyak pun. Dia cuma bahagi bahagian hadapan dan juga bahagian kepala dan juga dia buat sedikit garisan untuk menghasilkan corak. So dekat sini dia kata besar antara garisan. Okey, compare kepada produk yang kedua, produk B kita. Kalau awak tengok di bahagian hadapan ini, bahagian kepala topi ni, dia menggunakan garisan ya. Okey, so menjadi makin kecil. Yang ini tak ada. Yang A tak ada, yang B ada. So kecil antara garisan dan yang ketiga adalah kecil dalam petak. So petak yang dekat mana? Dua-dua dekat bahagian lajur-lajur ni dan juga di bahagian bulatan dekat sini ni. Yang corak ni. So maksudnya makin kecil untuk yang C. So kita tengok yang kemudian. Okey, daripada corak yang tadi, 3 tadi A, B, C tu, macam mana kita nak pilih ya lakaran mana yang lebih sesuai? So yang pertama sekali, okey, bagi memilih lakaran terbaik, 5 kriteria ni 5 kriteria di bawah ni perlu dinilai pada lakaran tersebut. Okey, yang pertama adalah mestilah lakaran tersebut dapat menarik perhatian pelanggan. Maksudnya daripada 3 gambar tersebut, awak tengok sekali je awak terus minat. So benda tu sebenarnya bergantung kepada faktor usia jugalah, siapa golongan sasaran awak punya produk. Okey, yang kedua adalah warna seimbang dan juga sesuai. Maksudnya penggunaan warna pun penting. Awak janganlah campur warna yang macam kita rasa macam tak sesuai untuk awak campur. Contohnya macam warna kuning dengan warna purple. So dia agak kurang sesuai ya.
Okey, so and then bentuk mudah untuk dihasilkan. Okey, dia tak susah. Maksudnya bentuk ni kita ada bentuk geometri lah yang awak dah belajar. Dekat matematik pun awak dah belajar ada bentuk bulat, bujur, segitiga, semua tu. Mempunyai nilai estetika. Nilai estetika ni maksudnya nak ringkaskan ni adalah keunikan dia tersendiri lah. Ya, okey, setiap produk tu dia punya nilai tu, dia punya unik ni tu beza. Okey, macam yang ketiga tu kalau awak tengok tadi, yang ketiga tu dia punya corak tu menarik. Tapi kalau gambar Raja Topi yang kedua tadi tu, kalau awak ingat balik, dia punya corak adalah rare lah sebab di bahagian hadapan tu dia punya pendek. And then kriteria pemilihan lakaran yang baik juga mempunyai maklumat lakaran yang lengkap lah. Okey, yang lengkap tu daripada segi apa? So kita tengok dekat sini contohnya. Okey, ini adalah contoh lakaran akhir. Ini adalah projek tingkatan 3, cikgu ambil contoh. Okey, dalam lakaran ni, bila awak nak tunjukkan kepada customer ni, dia mesti ada beberapa maklumat lah. Yang pertama, awak kena mention nama produk tadi. Okey, kedua, kena bagi tahu juga bahan apa yang awak guna untuk menghasilkan produk awak supaya pelanggan ni dia boleh judge, dia boleh nilai. Okey, so ini adalah bahan-bahan yang awak guna. So daripada list bahan ini, okey, pelanggan tadi boleh tengok bahan apa yang awak guna ni berkualiti ataupun tidak. And then dalam awak punya lakaran tu juga mesti ada info tentang prinsip lah, prinsip apa yang ada dan juga elemen apa yang ada. So macam elemen tadi cikgu cakap ada 7 sebenarnya, lagi satu adalah arah. Tapi dekat sini dia cuma ada 6. Okay, so and then awak kena label jugalah, labelkan setiap satu bahagian dalam awak punya lakaran. Itu pun penting juga. Okay, kemudian kita tengok, okey, yang kedua cara yang kita boleh menentukan pemilihan suatu produk itu selain daripada yang tadi, okey, daripada 5 kriteria tadi, kita boleh juga menggunakan borang penilaian pelanggan. So nama pun borang penilaian pelanggan, maksudnya benda ini akan dinilai oleh pelanggan. Maksudnya awak akan bagi satu borang kepada pelanggan untuk dia isi. Okey, pemilihan lakaran produk terbaik juga boleh dibuat dengan mengedarkan borang penilaian kepada pelanggan atau pengguna. Okey, kaedah ini merupakan cara paling terbaik lah sebab customer sendiri yang isi untuk mendapatkan pandangan dan juga pendapat mereka. So, kumpulan sasaran ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan umur dan juga jantina. Maksudnya kalau awak nak bagi borang ini untuk diisi, awak kena decide lah topi yang awak nak buat tu adalah untuk golongan sasaran apa, kanak-kanak, dewasa ataupun orang tua. So, and then awak nak pilih jantina lelaki ke perempuan. Okey, so awak kena pilih dulu kumpulan sasaran awak. Okey, maklumat yang diperoleh daripada dapat digunakan oleh pereka bentuk dan untuk memilih lakaran yang terbaik berdasarkan kriteria pemilihan lakaran yang telah dinyatakan dalam borang penilaian pelanggan. So ini merupakan contoh borang penilaian pelanggan. Okey, yang awak boleh buat. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, yang pertama dia cuma minta umur dan juga jantina sahaja. So untuk borang penilaian pelanggan ni kita tak akan minta detail lah nama dengan IC awak. Sebab IC itu adalah perkara yang sulit. So kita cuma perlu minta umur dan juga jantina. Sebab daripada sini kita dah tahu lah kumpulan sasaran kita dalam kalangan kanak-kanak ke, dewasa ke ataupun orang tua daripada umur. Daripada jantina kita boleh tengoklah dia perempuan ke lelaki. So dekat dalam borang penilaian pelanggan ni awak akan listkan lah soalan-soalan yang awak nak tanya untuk pelanggan. Contohnya macam tadi, apakah pendapat anda tentang topi? Okay, maksudnya kalau awak tanya orang kanak-kanak ni, mungkin dia macam just nak macam nampak menarik macam tu. Tapi kalau orang tua, dia lebih memilih untuk nak nampak selesa. Okay, and then ini awak boleh jawab lah A, B, C lah. Kalau fashion tu, mungkin dia lebih sesuai untuk yang B tadi, lakaran topi yang B. Okey, kalau melambangkan kepribadian tu, maksud daripada topi tu pun awak boleh tengok. Kalau orang yang pakai topi jenis A yang simple, mungkin dia adalah jenis orang yang simple. Tapi kalau yang kedua tu, mungkin dia adalah lebih up to date. Kita kata macam tu. Okey, setengah juga orang tua ni, dia just nak guna untuk penutup kepala je. Dia tak ada, apa orang kata, dia tak ada sebab lain pun kenapa dia pakai topi. Kadang-kadang orang pakai topi ni, ialah topi ni sifatnya adalah untuk melindungilah kita punya mata daripada cahaya, daripada sinaran matahari. Tapi setengah ni ada yang pakai ni sebagai untuk, kita kata sebagai untuk fashion saja. So kalau untuk fashion, mungkin topi yang bercorak B tadi itu sesuai. Okey, and then tandakan pangkah dan juga raid. Okey, jika anda merasakan warna lakaran topi tidak sesuai. So kita kena tengoklah. Okey, so kalau lakaran warna yang tak sesuai tu mungkin lebih kepada C lah. Okey, so ni adalah contoh-contoh soalan yang awak boleh tanya kepada pelanggan.
awak. So daripada sini awak boleh buat kesimpulan lah yang mana yang paling banyak, ya. Okey, so mungkin itu awak boleh pilih untuk hasilkan lah untuk awak produce semua tu. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Alright, cikgu akan bagi latihan dalam grup WhatsApp, so boleh buat. Dan jangan lupa buat nota lah, nota pun cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp. So itu saja, terima kasih kepada semua pelajar yang join.